إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Terima kasih Tuan Imam, pengacara majlis, pengurusi masjid, pengurusi ikaf, ahli kuasa masjid, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita mengambil sedikit manfaat sementara kita menanti waktu Isyak. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya diberikan tajuk perihal bid'ah. Bid'ah ini topik yang saya kira perlih cukup popular lah antara negeri yang ilmuwan-ilmuwan diperlih berbicara soal bid'ah ni bukan benda baru, dah puluhan tahun saya kira. Dan topik ini topik yang popular, bukan sahaja di negeri perlih, perbincangan dan wacana tentangnya bahkan di seluruh negara. Sama ada perbincangannya tertumpu untuk apa dipanggil, mengangkat mana-mana kelompok ataupun menjatuhkan mana-mana kelompok dan pandangan, ya. Tapi kita bukan nak masuk topik tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya bila diberikan tajuk bid'ah hasanah, saya kata kita duk bercakap dah topik ni selalu. Cuma sekarang ni kita nak ambil pendekatan Nabi SAW, bagaimana sikap baginda menyikapi pelaku-pelaku bid'ah, ataupun pelaku-pelaku maksiat. Dalam konteks perbahasan kita ni bid'ah. Bid'ah ni kita dah mengaji dah lama takrif dia, maksud dia. Ya. Tak apa jelas. Maksud dan takrif dia saya kira clear, tak payah saya ulang lah. Banyak madrasah-madrasah ilmu membahaskan soal bid'ah. Madrasah ni maksudnya aliran pemikiran. Kalau orang usuli, yakni orang pakar-pakar, ahli-ahli usul fiqh, ada takrifan yang mereka berikan. Ahli fiqh pun ada takrifan yang mereka berikan. Muhaddithin ada takrifnya. Tapi saya selalu sebut dulu-dulu bila kita mengaji berkenaan dengan bid'ah ini, banyak kita dengar nukilan daripada pandangan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, apabila beliau memberikan satu takrif yang sifatnya jami' dan mani'. Jami' ni maknanya menyeluruh, terangkum padanya poin-poin penting untuk memberikan tafsiran pada perkataan bid'ah. Dan mani' ni maknanya ternafi daripadanya perkara-perkara yang tak diperlukan dalam takrifan tersebut. Kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah bila memberikan takrifan pasal bid'ah, kata dia tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi 'azza wa jalla. Maksudnya satu jalan dalam agama yang mukhtara'. Mukhtara' ni yang direka cipta, reka. Okey, yang mana perekanya itu tudahi syariah, seolah-olah menyamakan apa yang direka itu dengan apa yang ditetapkan di dalam syariat. Sebab dia kata benda ni buat dapat pahala, benda ni sunat, benda ni harus, siapa pandai-pandai yang tetapkan itu. Jadi itu disebut oleh Imam Syatibi, yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang mana pencipta dia ini bila dia cipta benda ni, dia samakan kedudukan apa yang dia buat dengan syariat. Okay? Pada masa yang sama dia bukan niat jahat. Niat dia adalah untuk melaksanakan ibadah, berlebihan dalam melaksanakan amalan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pada depa niat baik, bukan niat jahat. Ni cerita dia niat baik buat bid'ah ni. Jadi tuan-tuan dan puan, itu takrif Al-Imam Asy-Syatibi. Jadi kita faham ada 3 poin besar, atau 4 poin besar dalam tu, dalam takrif tadi. 1, bid'ah adalah satu jalan dalam agama. Maknanya benda-benda yang berkaitan dengan agama. Mikrofon tak termasuk bid'ah, pasal dia bukan cerita jalan agama. Kereta tak termasuk bid'ah. Okey, orang kata apa lagi, naik kereta api ETS,
Mereka kata perlih tolak bid'ah tak boleh, jangan nak retapi lah, retapi mana ada zaman Nabi. Habaq ngade pahat tu bukan bid'ah yang kami bicarakan dan kami wacanakan. Kami wacanakan tariqatun fid din, benda yang berkaitan dengan agama. Keduanya, poin dalam ni mukhtara'ah, reka, cipta. Bila kata reka cipta ni, apa yang direka yang tak ada di zaman Nabi SAW. Saya kira kita pun dah mengaji benda ni, kita pun dah tahu. Benda hak tak ada, hak Nabi tak buat. Bila kata tak ada benda hak Nabi tak buat ni, dia banyak sudut. Dia bukan sahaja bermaksud semata-mata amalan tu tak ada. Tu satu. Amalan tu memang tak ada, tiba-tiba diadakan. Okey? Contoh orang kata apa? Apa dia? Amalan apa contoh yang tak ada? Amalan contoh memuja kawasan-kawasan yang mana ada apa-apa, ada pergi letak darah ayam ke, ada pergi letak jampi-jampi serapah situ, nak minta izin untuk naik moyang kat situ kan. Contoh. Hak tu memang tak ada langsung dalam agama. Tapi ada orang dia beriktikad, sebahagian orang dulu-dulu yang depa mungkin jahil pada waktu itu. Depa melihat bahawasanya ada perlu bila kita letak darah ayam ni ke, darah apa ke, simbah ayam ke apa ke, benda ni tak accident kat situ, kurang. Contoh. Tapi alhamdulillah benda tu dah tak ada sekarang. Itu contoh. Lagi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kata cipta juga, cipta ni ada cipta contoh, amalan tu ada. Tapi bilangannya tak serupa yang kawan ni cakap. Kawan ni kata bilangan dia kena buat 1000 kali. Bila buat 1000 kali, pahala dia banyak. Sedangkan amalan tu memang ada. Nabi SAW ajak selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang Nabi ajak. Clear, Nabi ajak dalam hadis. Sahabat pun ajak kita benda yang sama. Tapi Nabi tak ajak kita jumlah 1000. Tapi bila ada orang mai ajak kita jumlah dia 1000. Itu dia jadilah penciptaan dalam agama juga. Okey. Lagi dia mai kat mana lagi? Dia mai bukan pada jumlah bilangan, dia mai juga pada timing. Kata hang baca masa matahari nak terbit noh. Siapa habaq hang pasal kena baca pada matahari nak terbit? So dia mai benda-benda yang macam ni tuan-tuan dan puan sekalian. Kenapa ditetapkan time tersebut? Contoh. Okey. Itu seterusnya berkenaan dengan timing masa. Keempat berkaitan dengan tempat. Tempat ni orang kata apa? Tempat ni kalau hang naik atas tempat ni, hang baca amalan ni kat sini, hang semayang 2 rakaat, clear. Allah makbul doa hang. Pahala besarnya. Contoh siapa yang tetapkan? Contoh dia kata siapa yang singgah Masjid Wang Bintung dah tengok kosong orang tak mai. Contohlah. Ni ramailah. Kata orang tak ada gambar, orang tak mai sangat katakan. Macam zaman dulu ni ada pencipta hadis-hadis palsu. Sebab orang duk cakap pasal fiqh waktu tu, duk cakap pasal mazhab Hanafi, mazhab Maliki, khilaf bab mazhab ni bergaduh tungging terbalik habis dulu. Jadi dia cipta hadis palsu pasal kelebihan baca Quran. Kelebihan surah-surah cipta. Tujuan nak tarik orang. Jadi orang ni pun dia tengok tak ada siapa masjid, tak ada siapa nak mau mai Masjid Wang Bintung contohnya. Dia pun kata siapa dia yang salat di Masjid Wang Bintung 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan satu taman di syurga. Contohlah saya bagi ni, tak ada orang buat lagu tu pun. Jadi solat tu ada solat tu memang ada solat 2 rakaat. Masuk kita dalam masjid, kita nak duduk, kita kena solat 2 rakaat. Tapi amalan tu yang ditetapkan dengan Masjid Wang Bintung tu, hang pandai-pandai pi habaq di Masjid Wang Bintung siapa habaq? Contoh. Jadi itu dari sudut timing dia, ataupun minta maaf dari sudut tempat dah. So ini beberapa contoh yang saya bagi. Sama ada amalan tu tak ada langsung, tiba-tiba diadakan. Okay. Kemudian amalan tu yang jumlahnya tak ditentukan, kita tetapkan jumlah dia. Amalan tu yang tak ditentukan dia punya timing dia, masa dia, kita tentukan timing dan masa dia. Amalan yang tak ditentukan tempat dia, kita tentukan tempat dia. Okey tuan-tuan dan puan sekalian. So ini, dan juga amalan dia ditentukan kaifiat dia, cara dia. Contoh dia kata cara kita nak berzikir ni, okey, dulu ada satu aliran dululah, saya tak pasti aliran tu masih ada ke tidak sekarang, saya tak pasti. Satu aliran, minta maaf lah, saya bukan menghukum semua tarikat-tarikat ni, tapi ada satu amalan tarikat yang saya tengok sendiri praktis cara dia berzikir dengan menggunakan tasbih. Okey, bab hukum guna tasbih tu bab kedua, saya bukan nak bahas bab tu. Saya nak bahas dia kata zikir guna tasbih ni, dia kata letak kat tangan ni, dekat tangan, lepas tu dia pulas laju-laju, dia buat kambutan kancing tu. Dia kata kita bukan kira jumlah kancing tu, dia kata biji tu,
kita kira lagi laju, lagi bagus. Dia ada. Kemudian dia kata sambil duduk zikir tu, cara dia, kaifiat dia, tahiyat terbalik. Kita duduk tahiyat, kita duduk lagu mana? Kita angkat kaki kanan, betul tak? Dia terbalik, duduk angkat kaki kiri. Pasal apa benda ni main lagu tu? Cara keadaan tu. Keadaan tu tak ada. Nabi tak ajak anda duduk zikir, kaki kiri angkat. Nabi tak ajak. Tapi kita create. Tapi zikir ada tak? Zikir ada. Subhanallah ada. Alhamdulillah ada. Allahu Akbar ada. Tapi dia menetapkan keadaan tersebut. So ini maksud mukhtara'ah, dicipta. Okay, itu poin yang kedua. Yang ketiga dalam terjemahan dan maksud yang sama ni, tudahi syariah. Dia menyamakan apa yang dia cipta itu dengan syariat. Maknanya dia kata, hang buat ni hang dapat pahala. Siapa yang menentukan pahala dan dosa? Siapa yang menentukan syurga dan neraka? Siapa yang menentukan baik dan buruk? Aliran yang menentukan baik dan buruk dengan meletakkan sepenuhnya kepada akal, logik, Mu'tazilah aja. Aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ni aliran yang muncul ketika mana zaman falsafah dulu, buku-buku Arab diterjemahkan ke dalam bahasa buku-buku bahasa Yunan dulu. Diterjemahkan Yunani masa zaman popularnya falsafah Yunani dulu. Buku-buku mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi telah berlaku dialog falsafah soal ketuhanan, soal ni. Jadi terkesan dengan itu wujud satu aliran Mu'tazilah pada waktu itulah, yang mana mereka meletakkan logik akal itu mendahului nas. Sesuatu yang menentukan perkara itu baik atau buruk, akal, logik. At-tahsin wa at-taqbih huwa al-aql. Nak kata benda tu baik, nak kata benda tu buruk, akal. Logik kita boleh terima. Tak logik tak kira. Sedangkan agama dia tak kira. Ada benda-benda hak kita tak boleh fikir. Agama ni tak logik. Contohnya apa? Nabi SAW pergi ke Aqsa satu malam. Bukan ada ATS. Kita ada ATS. Logik tak? Tak logik. Tapi kena terima. Ambil air sembahyang. Kita kentut. Tak basuh punggung kita pun. Kita basuh ambil air sembahyang lah. Logiknya apa? Logiknya punggung kita lah kita basuh. Tu logik. Nampak? Sapu khuf. Ini selalu kita baca athar daripada Ali bin Abi Talib kan, masyhur, "Lau kana din bil ra'yi lakana asfalul khuf awla bil masih min a'la." Kalau sekiranya agama ni dengan logik akal, tapak kasut khuf kita itu, kulit tu lebih berhak disapu daripada atasnya. Tapi agama menetapkan sapu atas saja, tak sapu bawah. Nak ikut logik dalam hadis Abu Daud contohnya. Bila kasut kita terkena najis, logiknya kotor mana basuh. Tapi dalam hadis sebut gosok di tanah. Logik agama dulu, sembahyang pakai kasut. Nak ikut kasut masuk jambang, keluar jambang, pi beleyak. Tapi agama ajak lagu tu boleh. Contohnya. Dalam ni kita ada masjid ni, jangan cari pasal piduk langkah masuk dalam masjid pakai kasut. Tak kira tu imam numpang kita kat depan pintu tu. Hang pasal apa? Itu contoh. Jadi isu dia adalah yang menetapkan syariat siapa dia? Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam patuhi. Allah dan Rasul dia ada. Allah bagi mandat kat siapa? Dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Clear kan? Jadi biar Allah dan Rasul tentukan, kita ikut saja apa yang telah ditentukan, disyariatkan. Tapi bila ada orang cakap, kalau hang buat macam ni, hang buat amalan macam ni pahala dia, macam ni ganjaran dia, siapa yang tetap ni? Kalau ada nas dalil daripada Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan hal yang sama, tak ada masalah, kita ikut. No problem. Tapi kalau tak ada nas, kita bimbang hal tersebut disamakan dengan syarak. Okey. Itu poin yang ketiga dalam tudahi syariah. Yang keempat, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah. Orang yang buat benda ni dia niat al-mubalaghah, nak lebih-lebih dalam ibadat. Dia tak perasan benda tu. Tapi kadang-kadang bila kita fikir contoh benda simple je. Kadang-kadang benda ni orang sensitif, tapi sebenarnya tak perlu sensitif pun. Tapi sensitif juga. Contoh benda mudah je. Orang baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa tu memang baik. Ayat dia bagus apa? Allahumma barik lana, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah kami. Allahumma barik lana fima razaqtana, dengan apa yang telah Engkau anugerahkan, rezekikan kepada kami. Wa qina adzabannar,
jauhkan kami daripada api neraka. Bagus maksud doa tu, terbaiknya. Tapi dalam hadis yang sahih, Nabi bila makan, Nabi baca bismillah je. Tapi bila kita duk tengkak ni jadi kelaya. Dia kata, Nabi baca ni, apa masalah saya baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar? Doa baik, bukan soal apa masalah. Soalnya Nabi tak baca yang tu, Nabi baca yang ni. Sebab tu amalan ni dia bukan bergantung kepada soal jumlah kuantiti dia. Tapi sebab tu Imam Syatibi dia bagi takrif bid'ah. Orang buat bid'ah ni dia nak lebih. Dia rasa tak cukup. Dia rasa apa yang dia buat tu tak cukup. Jadi dia nak buat lebih. Nabi buat, katakanlah Nabi zikir 100 kali. Dia nak 200,000. Dia nak lebih. Nabi tetap contohnya pada ketika mana tawaf. Okey. Ketika mana tawaf contohnya, Nabi SAW tetapkan nak sentuh 2 rukun je. Rukun Hajarul Aswad, rukun Yamani, sentuh. Untuk sentuh ni, rukun Hajarul Aswad, rukun Yamani yang boleh sentuh. Tapi dia nak sentuh seluruh Kaabah sambil tawaf tu duk pegang Kaabah, duk riau. Dia kata, ini aku berasa lagi bagus. Okay. Nabi ajak semayang Nabi ajak tengok tempat sujud. Dia main depan Kaabah, dia nak tengok Kaabah. Bukanlah kita kata dia telah sesat semua. Tak. Tapi nak habaq bagi, Nabi ajak hak takat tu, dia tak boleh terima hak Nabi ajak takat tu, dia berasa nak lebih lagi. Mungkin dia rasa, kadang-kadang bila cakap, apa aku dengan Nabi lailah dosa, dia telah orang makhluk yang tidak bukan kata kesalahan, kelemahan, Allah ampunkan siap-siap dah. Nabi SAW, Allah ampunkan siap-siap dah. Ahli syurga dah. Aku ni siapa ada kata aku kena buat lagi banyak. Problem dia, hak yang Nabi ajak tu dia tak buat, tapi dia pergi buat benda lain tambah. Yang tu kadang-kadang disalah faham kat situ. Okey. So jadi kita faham ni 4 perkara dalam takrif bid'ah ni, so kita faham dah benda tu. Jadi orang kita bercakap bab bid'ah tu kita dah faham dah asas dia. Soal wujudnya bid'ah hasanah apa semua ni khilaf yang panjang diperdebatkan berapa puluh tahun dah kita bertengkar topik ni. Lepas tu bid'ah hasanah, tak ada bid'ah hasanah, ada bid'ah hasanah. Saya tentunya saya cenderung kepada tidak ada bid'ah hasanah. Itu pandangan peribadi saya. Pandangan saya cenderung tidak ada bid'ah hasanah. Bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah merupakan satu kesesatan. Cuma sekarang isu paling besar sekarang ni, bagaimana kita nak sikapi ahli bid'ah, orang pelaku bid'ah tu. Itu kita kena faham. Sebab tu kadang-kadang bila kita bahas topik bid'ah ni, dia sensitif tu. Bila kita kata semua bid'ah sesat, semua kesesatan dalam neraka, hak yang orang tu dia berasa hang kata kat aku. Sekarang ni kita bukan kata kat dia. Jadi ini kena faham. Jangan kita meletakkan hukuman ke atas orang. Jangan. Kita mengaji untuk kita praktis. Kita mengaji untuk kita beramal. Hak mana hak baik kita ambil, hak mana hak buruk kita buang. Sebab tu saya suka topik ini, kita kena faham. Sekarang ni contoh kita diperoleh, kita praktiskan. Alhamdulillah sunnah. Kita semayang, kita sunnah basmalah, bismillah kita perlahankan. Okay. Kita tidak laksanakan qunut contohnya. Kita zikir secara bersendirian selepas solat. Bukan tak ada zikir. Ini pun kita kena fahamkan orang luar hak mai. Perlih tak ada zikir tu. Tak, siapa kata tak ada zikir? Ada. Tapi bersendirian. Itu praktik ni. Terpampang ni. Zikir selepas solat fardu. Keluaran mana ni? Keluaran mufti boleh. Ni. Kan kata mufti tak bagi zikir tu. Mufti suruh zikir tu. Zikir selepas solat fardu. Maknanya ada, tapi praktisnya sendirian. Hak tu je nak bagi orang faham. Dan bila kita tengok orang tu dia duk angkat tangan, zikir subhanallah, bagaimana cara kita nak sikapi dia? Mari kita nak komunikasi dengan dia. Saya suka nak kongsi Al-Imam Syatibi pasal dia bagi banyak. Saya kena senaraikan kat sini untuk kita kongsi supaya kita dapat manfaat. Al-Imam Syatibi rahimahullah wafat tahun 790 Hijrah. Dia di antara yang popular bahaskan soal bid'ah ni. Dalam kitab dia Al-I'tisam, popular lah kitab dia ni. Dia kata cara kita nak mendekati bid'ah ni, tuan-tuan, kita kena faham. Bila kita faham dalam satu konteks, senang je. Bid'ah benda yang bukan daripada agama, direka cipta. Tentunya kita berhadapan dengan situasi yang sangat-sangat kita bimbang di akhirat kelak. Contohnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Nak tak kami ceritakan kepada kalian golongan-golongan yang al-akhsarin.
Al-Akhsari ni orang yang rugi amalan dia, dia rugi. Buat amal tapi rugi. Al-Akhsari a'mala ni tafsiran dia ada banyak. Antara tafsiran yang popular adalah penjelasan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dia kata apa? Al-Akhsari a'mala ni adalah Haruriyah, humul Khawarij. Khawarij ni Haruriyah waktu dulu ni. Khawarij ni orang golongan yang buat amalan banyak, tuan-tuan dan puan-puan, tapi di pemikiran dia ada kesesatan, kebidaahan dia banyak. Mereka mengaku Islam. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ibadatal awthan. Okey. Mereka ini membunuh orang Islam, mereka meninggalkan penyembah berhala. Bunuh orang Islam. Pasal dia punya pemikiran itu dah terseleweng dengan kebid'ahan depa. Sebab bid'ah ni dah banyak, dia ada pecahan dia banyak, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia ada bid'ah dari sudut pemikiran, akidah, bid'ah dari sudut ibadah, bid'ah dari sudut suluk, al-akhlaq. Kadang-kadang orang bercakap soal amalan hati yang melampau-lampau ni, ini pun pening juga, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ini semua dulu ni, kata Ali bin Abi Talib, walaupun Ali bercakap soal Khawarij, satu kumpulan yang ekstrim dulu, yang kerja dia kapiakkan orang, termasuk Ali bin Abi Talib pun ada dalam senarai yang dikafirkan mereka. Mereka orang Islam. Saya tak perlu nak panjang tentang Khawarij, mesti dia cerita dah dulu ni. Saya rasa kita pun pernah dengar sejarah Khawarij dulu yang muncul. Mereka kafirkan Ali bin Abi Talib, kafirkan semua sahabat-sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan, kafirkan Uthman bin Affan. Itu dia mereka yang bunuh Uthman bin Affan. Gerakan mereka. Mereka yang tetap Ali bin Abi Talib bunuh. Abdurrahman ibn Muljam dalam sejarah. Qari, guru Quran. Zaman Umar Al-Khattab, Umar hantar ke mana? Ke Qahirah ke? Umar radhiyallahu an. Masa zaman Umar jadi khalifah Islam, Umar hantar dia. Dia pergi jadi guru Quran di sana. Abdurrahman bin Muljam ni. Tapi dialah yang tetap dan bunuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Masa dia tetak tu, dia biar dia ditangkap. Masa ditangkap tu, dia minta supaya jangan dibunuh dia secara terus. Dia minta potong tangan dia, potong kaki dia, potong anggota badan dia, supaya dia rasa kesakitan. Sebab bagi dia, dengan kesakitan itu, pahala dia lagi banyak. Bila main nak potong lidah dia, dia tahan. Dia kata, tolong jangan potong lidah aku. Ini lidah aku nak zikir, nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengar cerita tu, kita tak tahu dia buat apa, kita kata ini pejuang Islam yang hebat. Tapi dia bunuh Ali. Dia dihukum bunuh kerana bunuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi Al-Akhsarin a'malah, dia buat amal ibadat, tapi Al-Akhsarin rugi ya. Siapa dia Al-Akhsarin ni? Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, sambungan daripada ayat tu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang mana mereka ni terseleweng daripada jalan kehidupan mereka di dunia. Terseleweng. Dia pun rasa dia pun bawa amal ke Allah ni, tapi rugi. Yang mana amalan mereka itu wahum yahsabun. Dia pun sangka annahum yuhsinuna sun'a. Dia pun dah buat amalan yang terbaik atas muka bumi. Tapi sebenarnya benda tu tak baik semua. Dalam ayat yang lain kata Allah apa? Wa qadimna ila ma amilu. Mereka bentangkan apa yang mereka amalkan kepada Allah. Faja'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan amalan itu jadi apa? Habuk debu berterbangan. Walaupun ayat ini dikaitkan dengan Yahudi, dengan Nasrani dan sebagainya, tapi tuan-tuan, asasnya Ali bin Abi Talib bila dia berikan tafsiran itu, Haruriyah, Khawarij, maknanya golongan-golongan bid'ah. Pasal apa? Pasal dia sangka apa hak dia buat tu dah terbaik. Sebab tu kita kena hati-hati benda ni. Okey. Cumanya kita pula nak sikapi mereka macam mana. Ali bin Abi Talib, walaupun puak-puak ni dah kafirkan dia, tuan-tuan tengok lah. Tengok sikap sahabat Nabi. Dia hantar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya cerita hadis ni, asar ni panjang. Ada satu kuliah khas. Saya cerita pasal tafsiran ataupun ulasan pada bagaimana dialog antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan Khawarij. Dia minta izin daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an nak pergi dialog dengan mereka dulu sebelum perang. Maknanya nak bagi mereka faham dulu, janganlah kita macam ni. Maknanya itu adab dan sikap yang Ali ambil. Ali bukan tak boleh kata jom kita bunuh terus mereka semua. Boleh. Ali pemerintah dan Ali dikafirkan oleh mereka. Tuan-tuan tahu apa pasal Ali kena kafir?
Apa sebab Ali kena kafir? Siapa boleh jawab? RM50 lebih. Siapa dia? Atau siapa tahu? Siapa Ali kena kafir dengan dia? Ini kuib. Siapa tahu? Ali dikafir kau di Makkah kerana perkara-perkara yang kecil lah. Satu, Ali tak mau guna gelaran Amirul Mukminin. Itu ya. Satu. Kedua, Ali bin Abi Talib tak ambil tindakan kepada isteri Nabi, Aisyah. Aisyah kan dia ada terlibat dengan peperangan Siffin. Bertemu dengan Ali. Dia kata, Ali tak hukum Aisyah. Aisyah ni adalah ni melawan pemerintah kufar, kafir. Bunuh. Ali tak ambil tindakan. Pasal buang gelaran Amirul Mukminin tu saja, Ali dikafirkan. Dia kata kalau tak jadi Amirul Mukminin, Amirul Syayatin, Amir syaitan. Tu je, walhal Amirul Mukminin tu Umar dia pakai. Tak ada masalah. Itu zaman Umar nak panggil dia gelaran pemimpin bagi orang-orang beriman. Kerana topik tu dia boleh dikafirkan. Antaranya lah, itu diperbesarkan. Masa dialog Ibnu Abbas ni, Ibnu Abbas cerita depa ni betapa buat ibadat, nampak lekuk di mata depa, pakaian depa zuhud. Depa tak tidur malam disebabkan mereka solat banyak, amal banyak. Tapi golongan yang macam ni, tuan-tuan, yang merukuna minad-din kama tamruqu sahmu minar ramiyah, keluar daripada agama ni sebenarnya depa tak sedar depa keluar daripada agama dah. Seperti mana keluarnya panah daripada busurnya. Tu contoh satu, tuan-tuan. Bagaimana nak sikapi mereka? Ali ambil pendekatan apa? Walaupun mereka ekstrim, dah kafirkan, dah halalkan darah Ali bin Abi Talib, tapi Ali masih ambil pendekatan hantar orang pakar, spesialis untuk dialog dulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebab tu Imam Syatibi dia bagi 9 kelompok golongan bid'ah ni, supaya kita tak senang-senang hukum orang. Kadang-kadang kita hukum sampai keturunan tu. Dok, pak hang tu. Pak hang tak apa lah hang suruh, tapi pak hang nu tok hang dulu, depa buat zikir ramai-ramai lepas mayang, depa siap buat tahlil dulu malam Jumaat tahun 2019 contohnya. Ingat tarikh pak tu buat tu, dia ingat kawan ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena hati-hati. Sebab tu kita kena teliti hal ini supaya kita tak terlibat dalam menghukum orang secara tidak adil. Dia tak boleh. Islam tak bagi lagu tu. Sebab tu Al-Imam Syatibi dia kata, nombor satu dia kata, nombor satu sekali dia kata, yang kita kena lihat dari sudut keberadaan ahli bid'ah tu sendiri. Status dia. Adakah dia ni ada autoriti berijtihad, ataupun dia ni sekadar bertaklid buta, dia ikut orang. Kebanyakan yang kita tahu, kalau orang kita, orang kut Wang Bintung ke, orang kut mana Padang Sera ke, Padang Besar ke, kita nak cari mana mujtahid ke situ. Kita nak cari mana mujtahid lah yang boleh berijtihad, yang boleh mengkaji, boleh menganalisa. Kebanyakannya ikut je. Dia ikut praktis amalan setempat. Dah amalan tempat buat lagu tu, dah tu imam buat lagu tu, kita buat je lah. Masjid telah ditetapkan oleh keputusan majlis fatwa, kata bismillah kena perlahan, zikir berjamaah lepas semayang tak ada, baca qunut tak ada, kami ikut je lah. Contoh, orang ikut banyak. Jadi orang yang ikut dengan orang yang dia ada autoriti ijtihad, ada capability, kemampuan berijtihad, kemampuan menganalisa, hukumnya berbeza. Tak boleh kita pukul rata semua-semua. Hang ahli bid'ah. Wah, kita dah berkelit tak habis tu. Hak dia pun dah, bila kita kata dia ahli bid'ah, dia tak main mayang masjid kita. Dia pergi mayang hak surau dia ada buat kan. So itu satu kata Imam Syatibi. Sat lagi saya akan olah umum lagi ya. Itu satu. Golongan pertama. Golongan yang kedua, dari sudut bid'ah itu berlaku dalam soal apa? Nak kena tengok juga. Bid'ah akidah, hukum dia lain dengan bid'ah dari sudut ibadah contohnya. Dia tak sama. Bid'ah macam bid'ah akidah Khawarij yang boleh sampai perang berbunuh. Contoh bid'ah akidah yang dibawa hari ini, Khawarij moden ini, ISIS contohnya. ISIS bawa fikrah pengkafiran yang umumkan pengkafiran ini. Dan umumkan hukuman
Okey, mana-mana di kalangan manusia hari ini yang bertemu dengan orang-orang Perancis, oleh kerana France ini membantah mereka secara terang-terangan, memberikan tekanan kepada umat Islam di France. Okey, jadi dia kata siapa-siapa jumpa mereka, bunuh mereka. Kalau tak mampu bunuh mereka, langgar mereka dengar kita. Tak mampu langgar mereka dengar kita, ludah muka mereka. Tak mampu ludah muka mereka, susahkan kehidupan mereka. Mana boleh lagu tu? Islam ni agama, prinsipnya Islam ni agama yang membawa keamanan. Elakkan pertumpahan darah dulu. Itu prinsip asas. Sebab tu nak kena tengok bid'ah ada bid'ah apa. Macam depa tu bid'ah dah melampau lagu tu, tak apa, kita perang. Jatuhkan hukuman yang tegas. Tapi kalau bid'ah dari sudut ibadah, contohlah. Bukanlah kita nak bahaskan soal bismillah pelan, bismillah darah bid'ah, bismillah pelan. Itu topik lain. Okey, ini bukan wacana ada di sini. Wacana di kita nak sikapi mereka yang tak sealiran dengan kita. Sikap kita bagaimana? So kita kena tahu dia buat apa yang salah teruk sangat ni, yang sampai kita nak kena contoh hajar dia, pulau dia ke contohnya. Macam Nabi tak jawab salam sahabat disebabkan sahabat membuat kesalahan yang besar. So, tak mau pergi perang, bagi alasan tak mau pergi perang. Ka'ab bin Malik kata apa? Wallahi sallamtu alaihi wa ma radda alayya. Demi Allah aku bagi salam dekat Nabi, Nabi tak jawab salam aku. Sampai ke tahap mana tu? Itu mungkin dasarkan hadis antara golongan-golongan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawalli yaum az-zahf, lari daripada medan perang. Hukuman dia berat. Tapi kalau dia orang kampung kita, dia duk ikut orang je sebelum ni, dia tak tahu apa, dia memang okey, dia duk anjur majlis tahlil lah katakan contohnya, dan sebagainya, disebabkan dia tak faham, dia tak tahu, dia anjurkan contohnya. Apa sikap kita dengan dia? So ini kita kena perhalusi status jenis-jenis apa hak dia buat tu. Tapi kalau dia hak pi buat hak jenis masih lagi duk sembelih darah ayam, duk pi menurun dan sebagainya, hal-hal yang seumpama dengan itu tak boleh. Yang tu kita kena bertegas, kita kena pegang dia, kata kena habaq ada, sebab bid'ah ni syirik. Boleh tergolong daripada di kalangan golongan-golongan yang apa? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan hang terhapus semua. Buang masa saja. Dia akan jadi habuk yang berterbangan. Itu bid'ah yang besar, bid'ah yang boleh bawa kepada kesyirikan. Hak tu kita kena tegas. Kita tak boleh bagi channel tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama ada dia ni buat bid'ah diam-diam ataupun terang-terang. Dia lain. Untuk cara kita nak tangani itu dia lain. Hak orang buat terang-terang ni kita dah tegur lah, jangan. Tu contoh lain lah. Tapi ada yang buat diam-diam sama-sama dia tu, cara kita tangani dia pun berbeza je. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, dari sudut sama ada pelaku bid'ah itu dia dakwahkan, dia pi ajak orang buat ataupun dia tak ajak orang buat. Tu pun lain juga situasi dia. Cara kita sikapi dia. Yang kelima, dari sudut sama ada pelaku dia tu dia serang ahli sunnah ke tak? Kalau dia tak piduk serang kita, tak piduk kacau kita, lainlah kita bermuamalah dengan dia. Kalau dia pun buat majlis hentam kita, kutuk kita, kata kat kita, lain pula cara kita pergi cakap dengan dia. Okey, tu yang ke 5. Yang keenam, dari sudut sama ada bid'ah itu haqiqiyah ataupun idhafiyah. Ini satu perbahasan ilmiah. Haqiqiyah ni maknanya bid'ah tu yang memang tak ada kepada ada. Satu yang idhafiyah ni maksudnya yang dia tokok tambah. Memang tak ada, asalnya tak ada. Contoh katakan dalam satu riwayat daripada sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang terkenal, imam sahabat Nabi yang berpegang teguh dengan sunnah, apabila dia mendengar seorang lelaki bersin, okey, atasar rajul faqal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia kata bila dia bersin tu dia sebut alhamdulillah dan selawat kat Nabi. Maka Ibnu Umar tegur dia. Dia kata apa benda hang buat ni?
Dia kata apa masalah selawat atas Nabi? Kata Ibn Umar, Nabi SAW ajarkan, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Alhamdulillah aja Nabi ajak. Pasti faham pergi tambah atas selawat atas Nabi tu. Nampak tak? Okey, maknanya dia tambah tu idafi. Alhamdulillah tu ada, tapi dia tambah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hak tu tak kena. Sebab asasnya adalah alhamdulillah saja. Okey, tu pun kita kena beza. Kalau haqiqiyah daripada tak ada kepada ada, hak tu lain sikit cara kita menanganinya. Tapi yang dah ada kepada dia tambah sikit, hak tu lain pula cara kita menanganinya. Lain-lain bagaimana tu saya kita cerita. Saya nak cerita ni jenis-jenis supaya kita faham dulu orang yang buat bid'ah ni sebenarnya tak semua sama. Cara fikir beza, cara pengajian latar belakang pengajian beza, cara kefahaman beza, cara pendekatan beza, keadaan hidup dia pun beza. Tak semua sama. Jadi bila tak semua sama, hukuman pun tak boleh sama. Dia tak boleh sama hukuman. Tak boleh kata semua kita pukul rata. Tak boleh. Islam tak ajak macam tu, tuan-tuan sekalian. Yalah dulu pun kita macam ni juga. Tapi kita pun kau mengaji, kau ada berumur ni, tuan-tuan sekalian. Kita pun berkomunikasi dengan ramai orang pelbagai lapisan masyarakat. Ada orang faham, ada orang tak faham, ada orang belajar, ada orang tak belajar, ada orang mengaji, ada orang tak mengaji. So jadi benda tu dia mengajar kita untuk tidak terlalu cepat untuk kita menghukum. So itu yang ke-6. Yang ke-7, dari sudut bid'ah tu samar ataupun jelas hukum dia. Contoh tuan-tuan pasal benda-benda yang kita bagi, benda-benda masih lagi ada dalam wacana dan dialog. Contoh pasal soal kunut subuh ni, dia bid'ah totally dalalah ke, sesat dalam neraka ke, ataupun ia khilaf daripada kalangan ulama. Betul ada sebahagian menamakan ia bid'ah. Tu sebab apa? Sebab dia membawa kepada akhirnya kita yang duduk belakang-belakang ni, kita, saya ke siapa, kata kita semua lah, wih dia baca kunut bid'ah. Macam mana? Ada orang kata tak ni, ada orang kata hal-hal yang macam ni. So jadi benda tu kesamaan sebab isu fiqh. Fiqh dia pasal apa? Fiqh dia pasal ada hadis berbicara tentangnya. Dan hadis tu ada pertikaian tentangnya. Dan dhaif pula bila kita kata hadis tu dhaif sebab ada perawi sekian. Perawi ni dikategorikan sebagai perawi yang lemah dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebahagian ulama pula menetapkan bahawasanya hadis dhaif boleh beramal. Dia pikut situ pula. So jadi pendekatan kita ni betul kita tak terima sebab kita pegang hadis dhaif. Tak apa. Hadis dhaif kita kata tak boleh beramal. Tapi ada yang kata hadis dhaif boleh beramal dengan syarat-syarat tertentu. Seperti An-Nawawi dan sebagainya. Tadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tu saya cakap tu sebab antara bid'ah yang samar dan bid'ah yang jelas. Okey, lagi contoh lagi. Yang dia bagi, yang Syatibi bagi, dari sudut yang ke-8, bid'ah tu menyebabkan kekufuran atau tidak? Kalau bid'ah bawa pada kekufuran, boleh jatuh kufur dia. Okey? Atau tidak? Yang ni kita pun satu lagi yang tak kufur. Jadi pendekatan kita berbeza. Kemudian dan yang ke-9, adakah dari sisi apakah pelaku bid'ah tu dia buat bid'ah tu terus menerus dalam kehidupan dia ataupun dia buat kadang-kadang? Maksud ini 9 poin ni Al-Imam Syatibi rahimahullah dia berikan kepada kita supaya kita berfikir sebelum kita menjatuhkan hukuman. Jadi kalau boleh kita klasifikasikan kepada dua metod. Metod ni saya katakan metod teguran. Metod teguran ni sebab tu kalau kita tengok dalam hadis bila Nabi sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzaka adhaful iman. Siapa-siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia ubah dengan tangan dia, kalau tak mampu dengan lisan dia, kalau tak mampu ingkar dengan hati dia, dan itu selemah-lemah iman. Pasal apa Nabi bagi tahu 3 peringkat ni? Maknanya Nabi nak habaq kat kita cara kita memperbetulkan kesalahan dan kesilapan itu dia berdasarkan keadaan tertentu, berdasarkan status orang tu,
berdasarkan keadaan orang tu, berdasarkan kefahaman orang tu, berdasarkan status-status yang telah disebutkan di dalam poin-poin yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi tadi. Bukan pasal apa tuan-tuan, kita berperang pasal bid'ah ni dah lama. Sehingga kan kita ni, orang label kita, walaupun kita tak apa, ambil piyah, orang nak kata apa, kata. Kita kira apa? Kita nak buat apa yang kita melihat ada hujah, ada nas didokong oleh Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kefahaman salaful ummah, yakni ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang terdahulu, berpegang teguh dengan mereka. Kita kira siapa? Nak kira orang, banyak benda tak boleh buat. Tapi hari ini dakwah telah berbeza, pendekatannya, platformnya, minta maaf, bukan pendekatan, platformnya berbeza. Contoh saya katakan, platform hari ini kita ada 3 kamera. 2 kamera yang dia bagi live streaming. Orang yang tengok dekat luar sana mungkin ada 50 orang, mungkin ada 100 orang. Kan tuan-tuan sekalian, orang yang tengok katakan 100 orang tu dia tengok kat sana. Ada yang tengok tumpu daripada awal, ada yang dia tengok sambil makan cekidis. Dia duduk kat rumah. Ada, mungkin tak ada. Saya bagi contoh lah. Kemungkinan ada. Dia duduk tengok, dia duduk relax sambil duduk makan. Ada dia dengar penuh, ada dia dengar separuh. Ada mungkin dia tertidur sebab dia bosan, contohnya. Ataupun dia tak larat. Ada yang mungkin dia celik, dia dengar. Jadi kefahaman semua ni akan berbeza-beza. Nabi dah sebut dah benda ni, Nabi dah sebut dah. Sebab tu Nabi SAW sebut di dalam hadis berkaitan dengan ilmu, kan, kata Nabi SAW. Kata Nabi apa? Kata Nabi dalam hadis, rubba hamili fiqhin ghairu faqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Itu dia. Kemungkinan saja orang yang membawa kefahaman dalam agama ini, dia sampaikan kepada orang yang tak faham. Dan kemungkinan orang yang bawa kefahaman agama ni, dia sampaikan kepada orang yang lebih faham daripada dia. Depa dalam tu lagi faham dah saya. Contoh. Jadi Nabi nak abang apa? Status manusia ni berbeza-beza. Sebab tu cara hampa nak hukum pun, cara kita nak hukum pun, dia kena berbeza-beza. Dia tak boleh pukul sama rata. Sebab tu ulama bezakan antara ahlul ahwa wal bid'ah ni, ahli bid'ah yang mereka penyeru kepada kebid'ahan mereka, mereka memperjuangkan kebid'ahan mereka, mereka serang ahli sunnah wal jamaah, mereka berdakwah kepada bid'ah mereka, dengan golongan yang mengikut semata-mata. Dan mereka tak faham, mereka tak tahu situasi, mereka tak tahu dalil. Keadaannya kedua-duanya berbeza, yang harus kita sikapi dengan situasi yang berbeza. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok betul dalam kalau tengok pendekatan, contoh saya bagi pendekatan yang diambil oleh ulama-ulama terdahulu terhadap bid'ah, contoh bid'ah yang besar. Contoh bid'ah yang besar apa dia? Contoh dulu keluarnya Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham ni, tuan-tuan dan puan sekalian, antara golongan yang awal pengasas kepada aliran Qadariyah. Qadariyah ni golongan yang beriman ataupun mempercayai bahawasanya segala sesuatu ini manusia yang tentukan sendiri, makhluk yang tentukan sendiri, bukan Allah. Allah mendapat maklum selepas daripada amalan itu dilaksanakan dan dilakukan. Manusia tentukan sendiri. Kemunculan Ja'd bin Dirham ni zaman siapa? Zaman sahabat Nabi. Dalam hadis yang panjang, perbualan dialog antara antara Umar Al-Khattab radhiyallahu an dengan anak dia Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Dia dialog panjang dengan pak dia cerita. Sampai dia cerita kemunculan Ja'd bin Dirham pada waktu itu Qadariyah, dan dia dihukum bunuh. Pasal bid'ah besar, bid'ah akidah. Dia penyeru kepada bid'ah dia. Pemerintah dia Khalid bin Abdullah jatuhkan hukuman sembelih di khalayak disebabkan kebid'ahan akidah dia. Kita lah ni bid'ah akidah ni banyak, ayah pin apa semua, tapi kita taklah kita laksanakan hukuman bunuh lagi dalam konteks negara kita. Tapi kalau zaman dulu, ulama dulu,
golongan yang macam ni menyeru kepada kebid'ahan dia. Kemudian pandangan-pandangan pendirian dia yang contoh pendirian dia yang keras, contohnya dia menafikan Allah Subhanahu wa taala memilih Ibrahim itu sebagai khalil, kekasih Allah, dia menafikan. Tak. Dia juga menafikan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan Musa alaihi salam. Dia menafikan. Kerana tu kena hukum bunuh dulu, jangan main. Pasal apa? Pasal dia merupakan kebid'ahan akidah yang besar dulu. Tapi kalau macam contoh di kalangan sahabat-sahabat Nabi sebagai contoh, kisah pokok Zatu Anwat. Ingat tak dalam peperangan apa? Nabi SAW dengan sahabat, pasal sahabat tengok golongan-golongan kafir musyrikin Makkah pada waktu itu, dia gantung pedang-pedang depa di pokok Zatu Anwat. Bila gantung, pasal apa? Depa berkat. Satgi nak perang, dia jadi kuat. Contohnya kepercayaan kepada pedang-pedang tu digantung. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Sahabat-sahabat ni tanya Nabi. Mereka tanya Nabi. Tengok macam mana Nabi berinteraksi dengan orang yang tak tahu. Ni clear dalam hadis. Sahabat ni dia pergi tanya tu, dia nak buat. Dia kata, ya Rasulullah, buat, kita tak buat lagu depa. Maknanya dia percaya tak? Dia dah percaya benda tu baik. Sahabat dah percaya benda tu baik. Apa interaksi Nabi dengan mereka? Nabi tegur mereka. Nabi tegur dengan perkataan yang agak keras juga. Nabi tegur supaya Nabi kata, hampa jangan jadi macam kaum Musa. Musa tinggal kaum dia kepada Harun untuk dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi? Depa buat apa? Kisah apa? Kisah lembu Samiri. Lahu khuar tu, yang lembu yang dibuat patung lembu yang mengeluarkan suara. Akhirnya percaya bahawasanya bukan lembu keluar suara tu bercakap. Dia tak ada dalam Quran, tak sebut bercakap, dia keluar suara. Mungkin dia punya engineer ataupun arkitek yang buat tu pandai. Jadi laluan angin itu aerodinamik ke apa ke, dia keluar suara, bunyi suara. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila berlaku macam tu, Bani Israel waktu tu telah percaya dan menyembah lembu tersebut waktu tu. Jadi Nabi bagi persamaan, hampuan jangan jadi macam kaum Musa. Tak boleh kita buat macam ni. Itu teguran Nabi. Nabi hukum mereka tak? Nabi buang mereka tak? Nabi ketepikan mereka tak? Tak. Walaupun mereka dah mula percaya bahawasanya benda tu mendatangkan kebaikan. Nabi bagi ilmu. Sebab itu musuh bid'ah ni adalah ilmu. Nak lawan bid'ah, lawan dengan ilmu. Kena mengaji, kena mengajak, kena belajar, kena sampaikan ilmu. Dan tentunya kita, bila kita nak sampaikan kepada orang, nombor satu sekali, kita kena ice breaking dulu. Ice breaking ni nak buat macam mana strategi nak bagi dia terima aku. Nabi, strategi dia, apa strategi Nabi SAW guna? Tuan-tuan dan puan, apa Nabi strategi Nabi guna? Strategi ni Allah susun cantik dah. Sebelum Nabi sampaikan wahyu agama. Awak Nabi tak boleh sampai wahyu umur 25 tahun dah. Pasal apa Allah tak bagi Nabi sampaikan wahyu lebih awal usia Nabi? Pasal apa Allah tak lantik Nabi umur 25 tahun, 21 tahun, 19 tahun, 18 tahun? Pasal apa? Pasal apa Allah lantik Nabi di hujung usia 40 tahun dah baru dilantik menjadi Rasul? Pasal Allah Subhanahu wa taala telah strategizekan semuanya. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang meletakkan kepercayaan 40 tahun Muhammad ini Al-Amin, 40 tahun Muhammad ini tak pernah bohong, 40 tahun Muhammad ini bercakap benar, 40 tahun Muhammad ni amanah. Tu ice breaking nombor satu Allah buat dekat Nabi SAW. Jadi bila Nabi main dengan dakwah, nak tolak payah. Pasal apa? Mereka percaya kata Muhammad tak bohong. Tapi tiba-tiba hari ini nak kata Muhammad bohong. Susah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini antara perkara yang kita kena perhati. Sebab tu bila kita nak dakwah orang ni, kita nak kena fikir dulu, macam mana nak bagi dia terima aku dulu. Pendekatan ni kita nak kena ambil. Ni saya bercakap bukan kepada pelaku bid'ah yang tegar, menyeru kepada bid'ah, menyerang ahli sunnah, itu lain cerita dia. Boleh pakailah penguat puasa.
Bagi. Kita jangan duk ambil tindakan sendiri. Pi bakar rumah dia ke, pi tembak dia ke, jangan. Tak boleh. Ini serah pada pemerintah untuk uruskan. Tuan-tuan muslimin. Kalau boleh ada orang yang ada ilmu boleh pi dialog secara harmoni dengan dia, ambil pendekatan contohnya Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani. Dialog dia dengan Bishr Al-Mirisi depan pemerintah. Bukan Bishr Al-Mirisi, dialog dia dengan subhanallah, nama dia lupa. Saya terlupa nama dia. Dialog tu ada buku dia dialog dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang hebat pada waktu itu. Saya ingat saya begitu, saya cari lagi. Kita bagi duluan azan lagi, kita sambung balik. Wallahu a'lam. Silakan.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan sekalian, tadi kita cakap soal dialog, bagaimana Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani dialog dia dengan betul lah Bishr Al-Mirrisi yang saya sebutkan tadi. Bishr Al-Mirrisi ni dibukukan dialog tersebut dalam kitab Al-Haidah. Al-Haidah ni Haidah ni bukan haid hayadal. Kalau hayadha, haid ni lain, yang tu period bagi wanita. Ini haidah. Bagaimana strategi komunikasi dia tu, dia dialog. Dia imam besar, alim besar, pergi bertemu dengan Bishr Al-Mirrisi cabar di hadapan pemerintah. Yang tu kalau Bishr Al-Mirrisi ini terkenal, dia menyeru kepada kebid'ahan pemikiran dia yang menyeleweng. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dialog dia tu dibukukan, direkodkan. Sebab macam kita hari ni, bila ada ahli bid'ah yang besar yang kita tak mampu nak berhadapan dengan dia, nak dialog dengan dia dan sebagainya, kita hantar orang pergi dialog. Itu peranan kita. Hantar mereka yang mampu. Dan bukan semua orang mampu. Sebab nak kena buat kajian, nak kena penelitian. Golongan-golongan ini, kalau yang berakar kebid'ahan mereka ni, buat macam-macam ni, dia senang dia pakai kita ni nak kena buka dalil. Ada dalil tak? Tak ada dalil. Ada dalil tak? Ada nas tak? Tak ada nas. Kita nak kena study. Dia pun tak apa, dia boleh cakap je. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu ni, dan selebihnya tuan-tuan dan puan sekalian, kalau nak cakap daripada zaman dulu, bid'ah-bid'ah yang besar dulu yang muncul, banyak pemikiran Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah. Semua ni aliran-aliran dulu yang ada sekarang juga dengan nama baru dan moden. Syiah ada masa yang sama. Murji'ah, aliran liberal. Murji'ah dulu, ni Murji'ah moden sekarang, ni Murji'ah yang menetapkan apa dia panggil, bahawasanya bezakan antara amalan hati dengan amalan anggota badan. Hati tidak ada kaitan dengan amalan anggota badan. Sebab tu bagi pemikiran ideologi mereka, syaitan itu pun makhluk yang baik. Sebab dalam Al-Quran dinyatakan iman, syaitan percaya ke Allah, cuma dia ingkar, dia aba wastakbar, dia sombong, dia bongkok aja, dia abaikan perintah Allah kepada dia. Tapi dia percaya ada kat Allah. Syaitan percaya. Jadi kalau ikut aliran Murji'ah ni, dia meletakkan bahawa syaitan makhluk baik. Hati dia baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ni apa? Hari ni liberal. Waham dia buat pangai jahat tu semua, tapi hang kena ingat hati dia baik. Ni aku ni buat amalan macam ni, aku jahat, aku tak tutup aurat, aku ni berzina, aku ni berini dan sebagainya, tapi hangpa kena ingat hati aku baik. Jadi dia nak menjadikan hujah hati baik itu jadi shield, jadi dia punya dia panggil benteng untuk mempertahankan kritikan orang ke atas dia dengan hujah hati baik. Ini liberal. Jangan kata orang tu tak baik, jangan kata amalan tu tak baik. Kadang-kadang kita bukan hukum orang, kita hukum amalan tu salah. Jangan orang yang buat contohlah, bila yalah ini saya bagi contoh yang mana realiti berlaku. Ada sebahagian tempat, mungkin kita harapkan benda ni terpencil lah, tempat-tempat pengajian agama, ada pusat tahfiz, tiba-tiba ada perkara-perkara yang tak baik. Contohnya ada isu-isu liwat, pelajar, gay dan sebagainya. Ada contoh. Okay. Jadi bila berita ni keluar, ada orang pula bercakap, mereka mengaji tahfiz pun lagu tu, mengaji tahfiz saja contohnya. Sedangkan dia beza, hak masa dia baca Quran lah. Hak masa dia amal lagu tu memang jahat, memang tak elok lah. Hak yang satu kelompok lagi, hak yang duk cakap ni, yang duk kritik ni, semayang tak, baca Quran pun tak. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi tapi buat kerja tu juga. Jadi dia kata level dia sama aja dengan ni, tak sama saya katakan. Sebab amalan manusia ni yatajazza.
Yatajazza ni maknanya dia juzuk Allah kira satu persatu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa hak buat benda walaupun sebesar zarah kecil, Allah tengok. Allah kira kalau buat keburukan sebesar zarah pun Allah Subhanahu wa taala kira. Allah adil dalam menghukum dan menilai. Allah tak pukalkan hukumannya. Melainkan kalau dia buat benda yang membatalkan amalan. Syirik, kufur, batal amalan, tu cerita lain. Tapi kalau dia buat amal kemaksiatan, tuan-tuan dan puan sekalian, tapi dia ada masa dia semayang. Sebab tu kita ahli sunnah, kita mempercayai dan beriman sepenuhnya iman manusia ni yazid wa yanqus. Dia ada masa naik, dia ada masa turun. Standard tu kita. Masa naik sikit, mayang masjid, mayang tahajud malam, mayang banyak, ni banyak. Masa turun, tidak, tak bangkit dan sebagainya. Itu berlaku dalam realiti kehidupan kita. Tak dinafikan siapa-siapa pun. Jadi bila tubuh murjiah ni bahaya ada yang tu. Mu'tazilah saya sebut tadi, logik akal pula ada kaitan dengan liberal juga. Qadariyah pun dia kaitan dengan logik akal juga. Pasal dia kata kita buat semua, kita boleh. Bukan soal kita boleh. Kita boleh kerana Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita boleh. Allah tetapkan kita usaha, kita usaha. Kita bukan Jabriyah. Jabriyah ni pula kita tak boleh apa, semua Allah tetapkan. Jadi kita tak payah buat apa, tunggu saja, serah kat Allah. Jadi ada orang kata tak semua, ada orang, saya pernah tegur benda ni bila jangan sebut begitu, saya kata tak betul tu sebut begitu. Dia nak keluar buat amalan ibadat, nak keluar berdakwah. Bukan semua, ni orang yang saya jumpa sendiri yang saya tegur. Saya tak rasa semua pun bercakap macam tu, tapi dia ni cakap macam tu. Dia kata apa? Dia kata Allah nak kira apa Syekh, dia kata cacing dalam batu, ulat dalam batu pun Allah bagi makan. Takak aku tinggal anak bini aku, dia cari makan sendiri. Serah kat Allah. Tak kena jawapannya tu. Nak buat dakwah benda yang baik. Nak pergi dakwah, nak sampaikan Islam kepada orang, benda yang baik. Tapi tanggungjawab, responsibility sebagai suami, sebagai bapa, sebagai ketua keluarga, tu pun kena jaga. Tu jangan, tu tak amalan berbeza-beza tu saya katakan tadi. Ya tajazza amalan kita, dihitung berbeza-beza. Melainkan kalau orang tu buat syirik, boleh membatalkan semua amalan dia, kufur, tu cerita lain. Tu bukan topik kita. Jadi itu tuan-tuan dan puan sekalian. Macam tu golongan-golongan yang muncul ni dulu ada, sekarang pun ada, tapi dengan nama baru. Dia ada liberal, ada plural, semua agama sama, semua manusia menuju ke syurga, tapi melalui jalan masing-masing. Tuan-tuan, kita kena educate masyarakat kita. Kita kena ajak masyarakat kita di luar sana. Okey, kita orang Islam, kita berhak menyatakan agama Islam kita lagi baik daripada mana-mana agama. Dan kita kena kata lagu tu. Tak boleh tak kata. Tak boleh kita duk kata kita semua sama. Tak boleh, kita tetap lebih baik. Depa pun berhak dan depa percaya agama Kristian contohnya lagi baik daripada semua agama. Kalau semua pakat kata sama, pasal apa nak duk seriau? Kristian peluk Islam, Islam peluk Kristian, nak seriau pasal apa? Sebab semua sama. Maknanya kita percaya agama Hindu percaya dia lagi baik. Agama Buddha percaya dia lagi baik. Agama Cina percaya dia lagi baik. Agama ini percaya dia lagi baik. Agama Islam kita percaya kita lagi baik daripada semua agama. Dan itu kena percaya lagu tu. Tak boleh kata kita semua sama, tak boleh. Mungkin kita sama dalam bidang value, soal nilai murni sama. Contoh tak boleh mencuri, kita kena cakap baik dengan orang. Mungkin ada sama dalam agama Hindu, mungkin sama dengan agama Kristian, tak apa. Tapi bila mai soal kemuliaan dan kedudukan agama kita kena cakap agama kita paling tinggi kedudukannya. Itu iman kita. Jadi bawa bid'ah, pemikiran plural, bawa lagu tu jadi huru-hara habis. Tak apalah, itu topik sampingan tuan-tuan. Tapi yang kita nak cakap tadi, komunikasi kita dengan golongan pendakwah penyeru kepada kebid'ahan, tuan-tuan, cara dia berbeza. Itu urusan pemerintah. Kita kalau tak mampu, kita hantar orang yang mampu untuk berdialog dan berbahas. Tegur dulu. Sebab tu tingkatan yang Nabi ajak tadi apa? Tengok mungkar, tak mampu ubah dengan tangan, ubah dengan lisan, tegur, tak mampu dengan lisan, ingkar dengan hati. Okey?
Adapun yang kita bercakap ni sekarang ni, orang yang buat bid'ah, yang satu kelompok lagi, yang mana depa sama ada depa jahil ataupun dia berlaku kerana takwilan, dia takwil, dia salah faham, ataupun berlaku kerana idhafiyah, bukan bid'ah yang dia tambah-tambah, dia bukan hakikat daripada asal bid'ah tersebut, ataupun dia berlaku tuan-tuan kerana dia ikut ustaz setempat dia, ataupun dia ustaz dia mengaji juga, dia mengaji dekat Mesir, dia balik buat benda tu, benda hak dia mengaji contohnya, dan tak ada siapa ada pergi tegur dia duduk ajak orang dan sebagainya, tapi dia tidaklah terlalu keras sehingga tak boleh ditegur. Kita boleh tegur dia tuan-tuan. Kita ambil pendekatan yang Nabi SAW bawa. Banyak metod teguran yang Nabi tunjuk dalam agama kita, dalam kehidupan seharian Nabi. Nabi pernah tegur sahabat semayang, contohnya semayang dia masuk, dia nak ligan pasal rakaat pertama ni. Dia nak ligan, kira dia masuk tu, dia semayang, dia rokok daripada belakang tu, dia jalan pergi ke depan, pasal dia nak ligan, nak bagi dapat rakaat pertama. Okey, Nabi tegur dia habis semayang. Nabi kata apa kat dia, bila kamu datang ke salat, hendaklah apa, Nabi kata apa, alaikum bis sakinati wal waqar, tenang, tenang. Kalau dapat, kalau tak dapat memang sibuk lah, tambah lah lepas tu. Nampak? Nabi tengok cara pendekatan Nabi SAW. Ada pendekatan Nabi SAW ambil pendekatan yang tegas seperti sahabat Nabi tadi. Nabi tak jawab salam dia pasal dia tak pergi perang. Umat Islam perlu kekuatan tenaga untuk pergi perang, tapi dia tak pergi dengan memberikan alasan yang pelbagai. Jadi Nabi berikan hukuman berat kat atas dia. Nabi tak jawab, tak cakap mana. Nabi tak jawab salam ni kira berat dah. Bukan benda ringan. Dan pemulauan ni, hajar ni, dia panggil metod hajar. Hajar ni pulau. Pulau ni sama ada pulau kita tak cakap dengan dia. Ada peringkat-peringkat. Bukan pulau ni bila kita faham pulau, tak cakap langsung, tak bagi salam, tak jawab salam, tak. Nak kena tengok juga bid'ah apa dia buat sampai ke tahap tu. Pulau ada beberapa kategori. Pulau kita tak cakap saja, tapi salam kita bagi, kita jawab. Ada pulau ketika mana bagi salam pun tak, jawab salam pun tak, macam Nabi SAW buat. Sekiranya benda tu berat. Contoh negara iklan jihad, tak mau pergi. Contohnya tuan-tuan, dia tak mau bayar zakat. Itu bid'ah besar, jangan main. Tak mau bayar zakat. Dan dia percaya, dia kata dia cukup dah, aku bayar tax saja, aku tak mau bayar zakat. Jadi ada menyekit-menyekit lagu tu. Contohnya, kita nak ajak dia tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi hal tu tak berlaku lah dalam masyarakat kita hari ini. Maknanya perbuatan seperti itu, InsyaAllah mudah-mudahan tak ada. Tapi saya bagi contoh. Anti masjid. Bukan setakat tak mau main semayang masjid, anti masjid. InsyaAllah pun tak ada dalam masyarakat kita. Tapi ini saya nak bagi ni metod pendekatan Nabi. Sebab Nabi SAW ini tuan-tuan, dia berharap semua umat dia dapat hidayah. Macam kita juga, kita berdakwah, kita tegur orang, kita nak orang dapat hidayah. Jadi kita ni, kerja kita ni, kita jangan stres. Banyak da'i kita ni, pendakwah kita, dia stres pasal apa? Hari ni dia main ceramah, minggu depan dia main, orang tu buat benda yang sama. Contoh dia kata rapat soh, main bulan depan, tengok-tengok tu dia tak rapat lagi. Aku berceramah tak bagi rapat soh, hampa tak rapat lagi. Dia stres. Tuan-tuan kena ingat, kita ni bukan pemberi hidayah. Buka hati manusia untuk ubah manusia. Kita tak mampu untuk ubah manusia. Allah yang mampu. Kita hanya menyampaikan agama. Kerja tabligh. Kalau tak tuan-tuan, tu saya cakap kat kawan-kawan, kata kalau tak, jenuh Nabi SAW nak menjawab dengan Allah. Abu Jahal tak terima Islam. Abu Lahab pak belakang Nabi tak terima Islam. Abu Talib tak terima Islam. Ramai lagi umat sekeliling Nabi pada waktu hayat Nabi yang tak terima Islam. Adakah semua ni Nabi dipersalahkan? Nabi Nuh nak kena jawab, anak dia tak terima hidayah Islam. Nabi Lut alaihi salam nak kena jawab, isteri dia tak terima. Musa nak kena jawab, orang yang jaga dia daripada kecil. Firaun yang paling dekat, yang sepatutnya dia dah boleh ubah, tak boleh ubah juga. Jenuh ni semua nak kena jawab ni. Tak. Nabi tugas dia tabligh, sampaikan. Kita ni lagu tu lah, sampaikan cukup lah. Jangan kita stres. Dia tak berubah, kita sampai lagi. Dia tak berubah, kita sampai lagi. Kita harap dia berubah.
Tu saya kata sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, betapa nak Islam tersebar luas di muka bumi Allah pada hari ni. Tu apa mereka buat? Mereka korbankan nyawa mereka. Sahabat Nabi yang mati, Yasir, keluarga Ali Yasir. Bagi saya 2 minit. Ali Yasir syahid semua. Tak ada tengok perkembangan Islam pun. Dan tengok, tak ada. Jadi ada soalan? Mana soalan? Saya minta maaf, saya jawab soalan ni ringkas lagi insya-Allah. Jadi depa tak ada tengok pun perkembangan Islam, tak ada tengok pun penghijrahan Nabi SAW, tak ada tengok pun pembukaan kota Makkah. Macam mana? Kita ni masalahnya, tegur hari ni, minggu depan mai suruh ubah dah. So itu perkara yang kita kena fahami. Kita hanya menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala sampai apa yang kita tahu. Ubah hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tak mampu bagi petunjuk pada siapa pun yang engkau nak, tapi Allah mampu bagi petunjuk pada siapa pun yang dia nak. Okey. Tapi Nabi sampaikan al-haq, sampaikan Al-Quran, sampaikan As-Sunnah. Okey, tuan-tuan muslim. Jadi saya kira cukuplah setakat tu kita faham sebenarnya metod ni dia bergantung kepada skills masing-masing. Ada skill. Ada cara orang yang lama-lama dia pandai bercakap, dia pergi sembang kedai kopi, skill kedai kopi. Bab skill ni tak boleh cerita banyak sangat pasal semua masing-masing pakai ada skill masing-masing. Yang penting kita tahu klasifikasi tadi. Bila kita faham ahli bid'ah ni dia ada banyak kategori-kategori jenis dia. Bukan semua kita boleh pukul rata. Maka cara kita menangani mereka berbeza. Cara kita bercakap dengan mereka berbeza. Cara kita tegur mereka berbeza. Masing-masing kena guna pendekatan yang bijaksana. Sebab tu saya kata tadi bab kamera-kamera ni tadi. Orang saya cakap macam ni faham lagu dia contohnya. Ataupun saya cakap lagu dia terlebih faham, ataupun dia tak faham langsung. Macam-macam isu yang berlaku. Apatah lagi yang duk ada kat sini dan sebagainya. Jadi itu perkara yang saya kira sekadar perkongsian nasihat untuk diri saya sendiri. Kita duk cakap ni, kita duk sampaikan dakwah ni, tuan-tuan pun sampaikan dengan cara tuan-tuan dan puan masing-masing. Ada yang ustaz yang boleh mengajak, sampaikan mengikut cara dan pendekatan mereka. Tapi yang penting tuan-tuan dan puan kita nak agama kita berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dan ulama-ulama ahli sunnah yang bersama-sama mengikuti dan mencontohi mereka itu dilaksanakan, diamalkan, dipraktiskan dan disebarkan ke seluruh pelosok alam insya-Allah. Wallahu a'lam. Sini ada beberapa soalan. Okay, nombor 1 ringkas ya insya-Allah. Adakah golongan yang membuat wasilah perantara dengan kubur termasuk dalam bid'ah yang tercela atau isu ini masih termasuk dalam khilaf antara ahli dan lain? Wasilah kubur ni tuan-tuan dan puan sekalian kita kena ingat. Okey. Dia topik ini topik besar lah. Topik yang dibahaskan secara serius oleh para ahli ilmu yang sebahagiannya melabelkan golongan ini sebagai kuburiyun, golongan-golongan ahli kubur. Dia macam ni tuan-tuan dan puan sekalian. Asasnya tawassul ni, konsep tawassul lah ni, wasilah ni, tawassul ni maksudnya kita menjadikan sesuatu perantara dalam permohonan kita kepada Allah. Itu tawassul asasnya. Dengan alasan sesuatu yang kita jadikan perantara ini dapat membantu untuk memakbulkan dan memberkati permohonan dan permintaan kita. Sebab itu dalam agama yang masyru', yang ada nas jelas dalam hadis, satu, tawassul menjadikan perantara dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 1 dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baca, sebut nama-nama Allah dan berdoa dengannya. Okey, itu satu. Kedua, bertawassul dengan amal soleh. Jadi kita duk baca doa apa? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepadamu, amanna, bima anzalta, beriman kepada apa yang engkau turunkan, wattaba'na ar-rasul, dan kami telah ikut rasul engkau, faktubna ma'a syahidin,
tulislah kami bersama-sama dengan mereka-mereka yang menyaksikan akan kebenaranmu. Maknanya tu dia dah habaq kata dia dah iman, dia dah ikut Rasul. Tulislah kepada kami bersama-sama dengan golongan-golongan yang menyaksikan kebenaranmu. Nampak tak? Okey. Tu yang kedua dengan amal soleh. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, yang kedua bertawassul dengan amal soleh. Yang ketiga bertawassul dengan doa-doa orang yang soleh. Seperti mana di zaman setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berlaku kemarau, sahabat Nabi Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia pergi cari bapa saudara Nabi Abbas ibn Abdul Muttalib untuk berdoa. Sebab Abbas ni kira pak menakan Nabi, orang yang mulia. Dan Umar tak pergi minta kepada di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu 3 poin yang saya kira ini cukup jelas dalam praktis agama. Adalah pendalilan dia dan sebagainya. Tuan-tuan, adapun sekarang ni kubur ni saya tak melihat, memang kalau kita nak kata khilaf, semua benda ni khilaf. Tak ada benda tak khilaf. Bukanlah ada benda yang maklum bidarurah, salat 5 waktu tak ada khilaf lah. Tapi saya nak cakap ni, kebanyakannya benda-benda yang ada perbahasan ni dia ada khilaf. Dalam topik ni ada khilaf. Macam kita cakap lah hari tu ni, kita cakap soal capal, ada khilaf, memang ada khilaf. Tapi macam mana kita nak nilaikan kekhilafan itu, adakah dia boleh diterima, dia khilaf yang bersifat at-tadad ni khilaf yang dia bertembung antara nas dalil dengan sesuatu yang tidak memiliki nas dan dalil. Pertembungan yang itu. Satu lagi khilaf yang mana pertembungan dia berlaku antara dalil, tapi dia ada metod memahaminya berbeza. Pi pula metod faham tu, metod faham siapa? Faham ahli sunnah ke, faham ahli bid'ah ke, faham ahli ni ke, faham ahli ni ke, faham mazhab ni ke, faham mazhab ni ke. Dia ada perbahasan yang besar tentang pertembungan khilaf ini. Okay. Tapi dalam soal ini, soal kubur ni, saya melihat dah berlaku sikap yang ghulu. Nak menggunakan nas-nas yang pada saya, bukan pada saya, tapi kita bahaskan dalam buku-buku ahli sunnah dan sebagainya. Kubur contohnya, contoh yang kita lihat berlaku di maqam al-Imam Syafi'i. Contoh, okey. Tulis kertas ni surat. Tulis minta doa apa-apa semua. Nampak? Push. Buat kat kubur. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saya tengok sendiri. Masa saya pergi lah. Tak tahulah kalau sekarang ni tak ada, alhamdulillah. So hal yang macam ni perkara yang serius. Yang pasti surat kat Imam Syafi'i macam mana? Sebab apa? Sebab asasnya manusia ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni direct connection. Kita ada laluan langsung. Ini saya pelik sikap kita. Kita ada laluan langsung untuk kita komunikasi terus dengan Allah, tapi kita nak pilih orang tengah. Nampak? Kenapa kita perlu orang tengah? Kalau orang tengah itu Nabi SAW ataupun orang saleh masih hidup, itu terang dalilnya. Pergi jumpa orang saleh, tolong doa kat saya, Ustaz. Boleh? Tapi kita kena doa tak kita? Kita pun sendiri kena doa. Pergi jumpa orang saleh suruh dia doa, kita tak doa, tak kena. Dia perantara untuk dia doa aja. Mudah-mudahan dia orang soleh, mudah-mudahan doa diterima. Seperti mana Uwais ibn Amir Al-Qarni yang Umar Al-Khattab radhiyallahu an cari dia. Cari Uwais ni. Pasal apa? Dalam hadis sebut pasal dia kan. Nabi kata satu orang yang cari dia lelaki. Dia daripada kabilah Qarn. Daripada belah Yaman. Dari Yaman. Kana lahu baras. Dia ada sopak dekat ni. Wa kana lahu alwalidah wa huwa biha birrun.
Dia ada mak dan dia sangat menjaga kebajikan mak dia, jaga keluarga dia ni, mak dia jaga sungguh-sungguh. Bila dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak tolak doa dia. Itu kelebihan Uwais bin Amir Al-Qarni. Umar doa tak untuk diri dia? Awak dia tak doa, dia doa banyak. Sembahyang banyak, doa banyak Umar ni. Tapi dia juga laksanakan apa yang Nabi suruh. Dia pergi cari Uwais masa dia jadi khalifah, dia cari tiap-tiap kali haji dia cari. Sampai satu hari dia jumpa Uwais ni. Uwais bukan orang hebat. Bukan orang yang terkenal, kabilah keturunan baik-baik ke terkenal ke tak. Bukan orang besar-besar. Dia mai tu dia cuci kuda aja. Ketua kabilah dia. Bila Umar pergi cari, orang heran pasal apa? Umar jumpa dia, Umar minta dekat dia, Umar Amirul Mukminin khalifah, hang tolong doa saya untuk aku dan untuk umat Islam. Uwais, Umar tawarkan jawatan, tawarkan, dia tak mau. Orang yang Allah Subhanahu wa taala makbulkan permintaan dan doa dia. Itu Uwais. Itu contohlah dengan orang saleh. Tapi untuk orang yang mati ni pertikaian banyak. Dan penilaian status kewalian seseorang siapa tahu. Ini antara benda-benda yang kita kata apa? Kita kata macam tak sedap, tak syok. Tak syok pasal apa? Tak syok pasal ni wali. Siapa yang label dan titlekan dia wali? Orang cakap ni cakap. Tuan-tuan, kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, agak-agak depa lebih wali tak daripada wali hak kita duk kata wali ni. Umar Al-Khattab yang mana disebut dalam hadis, setan kalau Umar lalu-laluan tu, setan tak berani lalu. Awal selepas daripada kewafatan Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Uthman ke Ali yang menghadapi fitnah besar di zaman pemerintahan dia. Uthman menghadapi fitnah besar di hadapan semasa pemerintahan dia. Awak depa tapi menghadap kubur Umar Al-Khattab yang setan takut kalau dia lalu satu-satu jalan, setan takkan lalu dah. Awak depa tapi minta kat kubur Umar. Awak kita ada hari ni banyak-banyak kubur ni lagi wali ke daripada Umar? So ini status. Jangan pula fikir kata saya duk nafi semua-semua ni wali. Tak. Tapi fikir secara logik akal ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kubur-kubur ni kubur sahabat Nabi. Contohnya Asyaratum Mubasyirin bil Jannah, 10 orang yang dijanjikan syurga Allah. Tuan-tuan, hak duk kata wali-wali ni tak ada siapa pun janjikan depa ni syurga Allah Azza wa Jalla. Tak ada satu nas dalam Quran ataupun hadis yang menyatakan ini kubur ni ahli syurga, ahli syurga. Tak ada. Melainkan sahabat Nabi yang dinyatakan secara jelas nama mereka, Nabi sebut duk berjalan tu ahli syurga. Depa tu pun di kalangan depa pun tak ada siapa pun pergi duduk. Ada pernah dengar Al-Imam Syafi'i berdoa, bertawassul dengan jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam kat kubur Nabi ke, dekat makam Abu Bakar ke, dekat makam Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ada pernah dengar Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Imam Ahmad ibn Hanbal, tokoh besar keempat-empat mazhab ini melakukan amalan sedemikian rupa. Tapi bila kita bangkit topik ini, dia mula nak bertegang. Mula nak bertegang. Tapi saya senang je, kita balik kepada asas. Asas dia hak Nabi ajak tu clear. Tawassul ni hak yang clear dalam nas 3 tadi. Asmaul Husna, amal hak tu dulu. Kedua, dengan amal soleh kita. Kita buat kisah 3 orang hak terperangkap dalam gua. Baca dalam hadis Bukhari ada kan? 3 orang terperangkap dalam gua hak tak boleh keluar. Masing-masing berdoa kepada Allah, ya Allah aku buat amalan ni, ya Allah aku jaga mak bapak aku, ya Allah aku tak berzina dengan saudara aku tinggalkan, aku tak berani, aku takut, ya Allah aku satu lagi aku jaga amanah harta yang ditinggalkan kepada aku, minta tolong buka alahkan Allah buka pintu gua tersebut. Itu bukti doa dengan amalan soleh kita. Kita bagi sedekah kat tabung masjid RM1 ke RM2 ke RM5 ke RM10 ke RM1000 ke, ya Allah ni aku sedekah, aku harap-harap engkau anugerahkan kepada aku sesuatu, berikan kemudahan kepada kehidupanku, ampuni dosa aku dan sebagainya. Clear yang tu disebut. Ketiga, doa orang yang salih. Tok Imam kita orang baik, main jumpa dia Tok Imam, tolong doa Ustaz kat anak saya. Tapi adakah dia menafikan kita tak perlu berdoa kita dengan Allah? Tak, kita kena doa dengan Allah.
Tuan-tuan, kita ada connection terus dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya tentangku, cakapkanlah kepada mereka, aku dekat dengan mereka. Pasal apa kita nak pakai broker? Janganlah saya kata dia tu broker. Tak. Saya nak contoh ni kita faham bahasa mudah. Pasal apa kita nak pakai orang tengah? Kita dah ada langsung diminta untuk direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saya kita kurang bijak kalau kita buat lagu tu. Sebab tu dalam hadis apa? Antara orang yang masuk syurga tanpa hisab. Terus masuk, tak ditanya hisab, tak dihisab Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa? Alladzina la yastarqun, yang tak pi minta orang jampi dia. Haram jampi kau Ustaz? Tak, jampi tak haram. Jampi tak haram. Tapi dibimbangi bila orang duk minta jampi, dibimbangi terhasil kepercayaan dalam jiwa dan hati dia, orang tu ubat dia. Tapi orang minta jampi ni bukan tak masuk syurga, boleh masuk syurga, tapi kena tol lah, kena hisap. Tapi orang yang tak minta jampi terus, tuan-tuan, antara orang yang masuk syurga tanpa hisap adalah orang yang tak minta agar diri dijampi. Maknanya apa? Dia tak guna perantara, dia mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak kata kita tolak doktor, tak pakai doktor, tak pakai dia. Tak. Tuan-tuan dan puan sekalian tu kena faham maksud saya tu, bagi clear. Nak pakai tak ada masalah pun. Cuma tentunya kena yang syar'i, yang tak ada benda-benda yang haram dan sebagainya, itu clear lah. Saya tak perlu bahaskan lagi secara panjang hal tersebut. Jadi berkenaan dengan kubur ni, saya bagi penjelasan saya kira clear, terang. Kita buat apa yang Nabi ajak dulu. Soal yang lain tu, yang mana kubur tu orang kata berkat ke, keramat ke, apa ke, tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni kita tak tepi dulu. Sebab apa? Sebab nombor satu paling mudah sekali, status kewalian mereka tak ada siapa boleh bagi jaminan. Kedua, status hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jal, ahli syurga atau apa tidak mereka ini, kita pun tak tahu. Tuan-tuan, kita kena ingat lah, kita tak boleh pergi duk habaq kata orang ni di syurga, orang ni di syurga. Tak boleh, haram. Kita hanya boleh doa, moga-moga hatta al-Imam Syafi'i, kita berdoa, moga-moga Imam Syafi'i terdiri daripada kalangan ahli syurga, moga-moga. Tapi kita tak boleh pergi pandai-pandai, ni ahli syurga confirm. Siapa hang nak menentukan? Siapa kita nak tentukan ahli syurga? Syurga hak siapa? Hak Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan seseorang ahli syurga, ahli neraka. Demikian juga ahli neraka. Hang ahli neraka, tak boleh. Macam orang yang mana dia mati kan, minta maaf terpanjang pula sikit topik ni, bagi pukul 9 kita kena berhenti lah, 9:02 minit okey, minta maaf lah. Tak apa lah, sikit-sikit habis sikit. Macam contoh tuan, zaman Nabi SAW, kalau tengok yang pelacur tua bagi minum seekor anjing. Pelacur ni umumnya mata manusia hukum apa? Neraka lah. Tapi hadis memaklumkan kepada kita kebaikan dia yang tak terlihat oleh manusia. Siapa tengok dia minum anjing? Bagi minum anjing. Minum anjing pula dah. Bagi dia minum anjing, siapa tengok? Tak ada orang tengok. Allah tahu hal tersebut. Kita tak tengok ni, mungkin kita berada pada zaman itu, kita menghukum dia. Ahli neraka dah hang ni pelacur. Kita pun tak tahu dia bagi minum seekor anjing, dan kita pun tak tahu kerana dia bagi minum seekor anjing tu Allah syurgakan dia. Allah masukkan dia ke dalam syurga. So ni sebab tu jangan hukum orang. Tu agama tak jangan hukum orang. Tu kita bercakap soal bid'ah ni bukan suruh pergi hukum orang. Adab kita dalam menyikapi mereka. Ya. Jadi saya kira cukuplah setakat itu dulu. Saya minta maaf ni, dua soalan lagi ni. Nanti kita mai balik, kita ulas balik. Tak ada ni bagi ada soalan pasal kucing lah, pasal sutra lah. InsyaAllah. Ya. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, ini maklumat lah. Kita nak kongsi maklumat. Ya. Yang Ustaz sebut mula-mula tadi, lepas saya buat apa benda tu, lalu dia di baca padi kan. Saya pengalaman saya lah. Ya. Yang saya tahu benda tu namanya ancak. Ancak. Untuk pengalaman untuk Ustaz tu nak pergi ceramah saya tu. Dia ancak nama dia. Oh, nama dia Ancak lah. Ada satu lagi yang boleh pokok.
Saya ada dah 84 tahun, dah 60 tahun. Sempat tengok itu semua. Sempat tengok. Yang dibuat di pokok pula tanam bubur. Dia buat dah cat ke apa ke tu. Ataupun dia buat macam gunung upit. Dia gantung pokok, pokok yang ada buah. Ya. Siapa pergi curi buah tu sama makan, muncik bubur. Punya begitu kita betul kan. Masya-Allah. Nama lah apa tadi? Nama dia apa? Bacau. Bacau. Pacau. Oh, pacau. Tempurung dia bucat, dia gantung kat pokok. Yang apa nak yang upis macam ni dia buat tengku tu dia pacau. Apa? Buluh. Macam beli dekat kan. Sihir. Siapa boleh curi atau makan buah tu, buah dia akan diuji. Bubur kan. Jadi tak manis. Cara orang dulu. Okey. Kemudian bila satu lagi pula dia nak duit. Subuh buat tepung tawak. Tepung tawak. Bila kenduri tu, bila nak buat kenduri tu, pengawal dia pecik atau lah kan. Ada yang tidur rumah tu. Kalau apa ni, kalau tapak dia mungkin banyak pecah pinggan lah, macam-macam tinggi ke. Dia ada. Satu ni yang lah, yang ni Ya. saya nak tanya Ustaz ni. Dan pengalaman saya jadi pada sepupu saya dulu kahwin. Dulu pakai tok rumah kan, rumah perempuan, rumah lelaki, bila rumah kan. Bila tok rumah pi bawa ada kona, rumah kona. Pi tu bukan boleh masuk tu atas gading terus. Kita duduk dulu. Pi dulu. Kalau dia tak payah, ada tebus pelami. Ada tebus pelami. Untuk pelami kita semua lah yang tak tahu dulu. Tak payah tebus pelami dia tak boleh baju. Dan kejadian pada sepupu saya ni, dia kan. Kemudian, orang lain lah tak, kena bayar lah. Bayar. Masya Allah. Lepas tu untuk rumah pun lagi bila dia balik kat kona. Ini darah tadi ni dengan adik dia tumpuk. Tumpuk sampai pukul punya buat macam tu kan. Sampai orang yang hati dia kata pilih. Saya nak tahu nama-nama tu, tak boleh sebut nama kan. Pilih minta oh dia buka balik pukul itu. Ya. Okey, alhamdulillah. Aku macam mana tu? Nanti bukan pasal kita dah lewat sangat ni. Nanti kita mai balik kita cerita insya-Allah. Nah. Betul-betul dengan insya-Allah. Masya-Allah. Bukan nak pun Allah lah pun kata saya ni beliau apa mau alhamdulillah khair insya-Allah. Terima kasih maklumat tu, terima kasih. Kalau tak pola saya boleh untuk tuan-tuan jemaah yang mendengar. Boleh masya-Allah. Tak akan nak cerita ya. Kan? Khairan insya-Allah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Haji. Terima kasih semua. InsyaAllah kita bertemu di lain masa, kita boleh sambung lagi topik ni insyaAllah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perjalanan majlis kita pada malam ini insyaAllah. Terlebih terkurang terkasak ke apa saya mohon maaf. InsyaAllah hari kita bertemu lagi, kita tangguh majlis dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.